Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Yang berusaha merisau pengurusan UTM, UTM Space, staf dan warga UTM, UTM Space, para petugas, media, pelajar-pelajar, alumni UTM dan UTM Space, serta para peserta yang dikasihi sekalian. Kita bertuah pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama dengan penceramah jemputan kita yang kita undang daripada Kedah, iaitu Dr. Muhammad Nizam Sarkawi yang merupakan alumni UTM. Terima kasih kepada anda semua pada hari ini yang menyaksikan program ini secara atas talian melalui FB Live UTM Space Official dan juga Webex. Jom sama-sama untuk saya ingatkan sekali lagi untuk share pautan FB Live untuk kita sama-sama meramaikan tetamu penonton kita pada hari ini. Suka saya ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama menjaga SOP walau di mana saja kita berada, sama ada di rumah ataupun di luar rumah, bagi mengelakkan penularan wabak pandemik COVID-19. Dan juga untuk saya ingatkan sekali lagi kepada staf-staf UTM Space yang mengikuti program pada petang ini untuk mengesahkan kehadiran anda di sistem yang disediakan melalui email jemputan rasmi. Dan juga kepada pelajar-pelajar Space yang mengikuti program ini untuk mengisikan kehadiran anda pada ruangan chat yang disediakan pada talian Webex dan juga FB Live. Baiklah, sebelum itu saya ingin perkenalkan sedikit latar belakang tetamu penceramah jemputan kita pada hari ini. Apa khabar Dr. Nizam? Baik semua ya? Baik saudara moderator Cik Zuhairi, terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Nizam. Dr. Muhammad Nizam bin Sarkawi sebenarnya merupakan alumni UTM melalui program Sarjana Muda Sains Pembangunan Sumber Manusia yang bergraduasi pada tahun 2003 melalui program separuh masa UTM. Dr. Muhammad Nizam Sarkawi juga kini bertugas di School of Business Management SBM, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia. Beliau sekarang adalah sebagai pensyarah kanan di UUM. Kepakaran dan penyelidikannya menjurus kepada etika perniagaan dan pengurusan modal insan, revolusi perindustrian 4.0, entrepreneurship dan sosial. Makalah penyelidikannya telah diterbitkan dalam jurnal Scopus. Beliau juga bertanggungjawab untuk menyelia calon-calon master dan PhD. Sebelum berkecimpung dalam dunia akademia, beliau memiliki 25 tahun pengalaman bekerja dalam industri, iaitu dalam bidang pengurusan, perbankan, insurans, auditasi, perkhidmatan pelanggan, penjualan dan pemasaran dalam pelbagai industri korporat seperti GLC, syarikat penerbangan dan juga institusi kewangan di Malaysia, Singapura dan Brunei. Melalui lapangan inilah beliau telah menanjutkan pengajian secara separuh masa ataupun part-time melalui peringkat diploma, sarjana muda, master dan PhD. Beliau kini juga menyumbang dalam gerak kerja pembangunan pelajar dengan persekitaran IR 4.0 dan kebolehpasaran graduan. Jadi tidak salah alamat untuk kita hari ini menjemput Dr. Nizam untuk bersama-sama berkongsi mengenai idea ataupun pandangan beliau mengenai kebolehpasaran graduan pasca COVID-19 pada hari ini melalui UTM Space Wacana Ilmu bersama alumni Siri 6 2021. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Dr. Nizam. InsyaAllah Dr. Nizam. Terima kasih saudara moderator Cik Zuhairi dan terima kasih juga kepada pihak UTM Space yang kerana sudi menjemput saya untuk menjadi pembentang ataupun penceramah dalam sesi wacana ilmu ini ya. Baiklah, tidak buang masa saya nak sharekan slide ni kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik. Okey, disclaimer saya nak cakap disclaimer sedikit. Dalam ceramah ni saya akan menumpukan kepada dua side ya, is either fresh graduate and to how to say adult learner. Adult learner ni situasi macam saya dulu lah ya, belajar sambil bekerja ya.
yang tengah bekerja dan buat part time study. Kepada fresh graduate yang melihat ini, jadi dia two set of point lah. Saya akan bagi pendapat saya dan pencerahan bagi diri saya lah ya. Baik, sebelum tu saya nak share dulu tentang apa situasi sebelum ni, pre-COVID dulu ya, tahun 2019. Dan untuk maklumat saudara moderator, saya telah ada juga di dalam YouTube channel saya, saya memberi masa di zaman pre-COVID lah ya, 2019 tu, bagaimana anticipate saya tu baru menjadi permukaan ya, secara kebetulan ya, tentang isu-isu apa akan jadi selepas post-COVID dan current situation and all that ya. Boleh lagi melihat kepada YouTube channel saya di dalam YouTube tentang isu-isu yang berbagai isu lah, tentang graduate punya isu and all that ya. Now, pre-COVID ya, pada 2019, masa tu kita dengar-dengar di sesebuah negara telah berlaku sesuatu yang menakutkan, kematian yang tiba-tiba banyak. Secara tiba-tiba dia terus pergi ke global pada tahun 2020 ya, pada tahun lepas lah ya. Tahun lepas serangan yang amat it can be called unprecedented, walaupun pandemik ini banyak kali berlaku kat dunia ni ya, tetapi masa Spanish flu ya, benda tu mobilisasi penduduk ni belum lagi hebat lagi ya, manusia perlu pergi ke sana ke sini belum lagi ni. Tetapi sekarang ni why is called unprecedented, kerana manusia sekarang memerlukan pergi ke sana dan ke sini, dan begitu perlukan bersosial yang lebih banyak as compared to previous. Dan pada waktu itu 2020 serangan global berlaku pada not just our country, the whole world having this kind of situation. 2021 iaitu tahun ni dikenali oleh tahun vaksinasi ya, di mana kebanyakannya memang bagi negara kita ya, saya amat memuji kerana apabila dilihat statistik ini ya, negara kita yang di Asia Tenggara lah ya, Asia Tenggara kedua di belakang Singapura ya, proses vaksinasi telah berlaku yang amat tinggi lah ya, dia punya statistik of vaccination ya. Now, what is expected to be happen into 2020? 2022, tak maaf is a year of follow-up. Lepas tu ada penambahbaikan kepada varian berbeza. Maknanya sekarang ni kita pun dah tahu ada varian beta, berbagai-bagai varian delta, ada berbagai-bagai varian yang akan dijangka akan muncul. Whether we are going to have another third shot ataupun suntikan yang ketiga sekiranya perlu, 2022 lah yang kita akan melihat apa akan berlaku. Dan secara peribadi, saya tidak berapa bersetuju, tidak berapa tidak bersetuju, kerana kalau kita cepat memanggil dia endemik, tak boleh lagi pada saya. Even Britain dan beberapa negara Eropah masih lagi memanggil dia sebagai pandemik ya, kerana kita perlu melihat apakah akan berlaku pada selepas tahun vaksinasi tersebut ya. Saya amat berharap pihak-pihak yang berkenaan jangan declare first endemic ya, kerana 2022 dah ada tahun untuk kita follow up ya, menambah baik kerana kita tak tahu apa varian yang berbeza yang akan dapat ya. Alright, dan 2023 kita barulah mungkin boleh dipanggil endemic year ya, sebelum kita perlukan tahap-tahap yang betul ya, supaya tidak tergesa-gesa dalam kita memanggilnya endemik ya. Baik, COVID-19. Ada satu ayat COVID-19 ni, hasil dari COVID-19 ni ada in English is called blessing in disguise ya. Blessing in disguise ni bermakna di bahasa macam ada nampak di sisi tertentu kebaikannya. Bukan kebaikan quote unquote ya. Kebaikan ni dia akan expedite, mempercepatkan IR 4.0 punya progress ya. Walaupun sebelum ni kita ada automation dan all that, tapi dia lagi mempercepatkan ya. Saya ambil beberapa analoginya, banking environment 80-an 90-an ya.
Saudara moderator, saya percaya saudara moderator ni mesti apa nama, Gen Y ke, if you don't mind juga. Saudara moderator pernah tak merasa sebelum di banking environment, bila saudara moderator nak masuk bank, masa tu belum ada ATM machine semua tu ya, belum ada ATM machine, kita perlu berhadapan dengan teller dahulu ya. Jadi betul kan, teller dahulu. Sekarang ni kalau saudara moderator Fazal, first layer kita nak masuk bank, kalau bank-bank pada layer yang baru kita tak akan jumpa teller dulu. Kita akan jumpa dulu, dia akan suruh kita lalu dulu kepada ATM machine. ATM machine, CDM machine tu pada tahun 90-an ni ke teller pula ya. Kita akan jumpa lepas tu kadang-kadang sekarang ni dia tak komputer lah. Lepas tu sekarang ni kita akan nampak bila kita melihat kalau juga kita nak jumpa manusia ya, dia akan advance dulu. Ni kita dah ada online, kita boleh berurusan dengan dia, menggalakkan. Kalau pelanggan nak berjumpa manusia juga, dia buat layout macam mana tau, dia akan paksa pelanggan naik telefon ya, untuk menyusahkan pelanggan untuk berjumpa dengan manusia. Itu di banking environment dia daripada 80, 90 dan sekarang lah right? Airline pula ya, kalau airline bermakna di banking environment sekarang is we are more using online. Online punya perspektif lah ya. Alright, sebentar ya. Sekejap. Sebentar Okay. Baik. Untuk airline, untuk pengetahuan tuan-tuan saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan saudara sekalian, environment banking, financial institution and airline, saya pernah merasainya, dia punya perbezaan dia, ya, kerana saya pernah bertugas di industri tersebut. Di airline pula, di syarikat penerbangan ya, dahulu kala is obviously kata dahulu kala previously we are using normally sebelum ada online ni, kita selalu akan berjumpa dengan travel agent first ya. Alright, travel agent menghadapi lebih-lebih lagi dengan COVID sekarang ni ya. Travel agent dulu customer kalau nak pergi ke luar negara semua, kita akan refer pada travel agent ya. Normally kita akan refer kepada travel agent untuk kita membuat transaksi nak pergi ke luar negara. Sekarang ni kita are using more on online system and all that toll booths ya, contohnya toll booths ya, dahulu kala dulu kita pernah merasa tak, kalau nak melalui toll booth sebelum ada touch and go and all that ya, kita terpaksalah berhadapan dengan akak-akak toll booth tu, kita berhubungan, berinteraksi, membayar duit, dapat kad tol and all that ya. Sekarang ni we are using just a card ya. Everything is this COVID-19 ni akan mempercepatkan berbagai-bagai industri, berbagai-bagai sektor ya, untuk diotomasikan. Itu adalah blessing in disguise dalam isu COVID-19 ini ya. Baik. Dalam apa yang employer expected dalam ni ya, seperti yang kita tahu ya, tajuk utama dalam ni adalah kebolehpasaran pelajar ya, ataupun adult learners ya, selepas post COVID ni ya. Obviously they will KSAR they expected you to have knowledgeable, obviously lah ya, skill ya. Ini kita kena ni, yang kalau misalnya untuk fresh graduate, you are developing soft skill kat universiti anda. Begitu juga dengan attitude. I tambah satu lagi untuk adult level ya, pelajar-pelajar part time, especially dekat space punya environment, right? To have a word called need to retrain back ya. Anda mungkin sekarang masih belajar dan bekerja ya, tetapi dalam masa yang sama teknologi ya, limpahan teknologi ya, yang datang akan menyebabkan anda boleh jadi absolute sekiranya anda tidak bersedia untuk retrain balik ya, dilatih semula ya. Percayalah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelajar-pelajar adult learners ni, pelajar-pelajar matang ya, sekiranya anda tidak berubah ya, teknologi itu akan memaksa anda untuk mengubahkan skill yang anda ada.
Ya, so bersedia. Ya, saya masih ingat lagi masa saya, I think I'm taking belajar degree lah di space ni. Ya, masa tu saya bekerja di level of executive level, ya. Masa tu exposure of apa ni, online conference, ya. Kalau masa tu kita perlu berhubungan dengan pihak luar negara, agak kikuk time tu. Kita kata kenapa lah tak nak berjumpa face to face. Rupanya time tu dah progress untuk kita buat conference call, we call it conference call, untuk berjumpa secara maya. Telah dipaksa kita menerima teknologi tersebut. Apatah lagi dengan keadaan sekarang dengan COVID-19, ya. Bersedialah kepada adult learners di luar sana untuk di-retrain balik, ya. Jangan mudah putus asa. Mungkin yang dulu dah berumur and all that, ya. Jangan mudah berputus asa walaupun anda mempunyai wisdom. You have a huge wisdom in your mind, in your, how to say, in your dalam diri anda sendiri, ya. Tetapi anda perlu retrain diri anda, bersedia untuk retrain diri anda untuk menghadapi keadaan yang akan datang, teknologi yang akan datang. Nasihat saya kepada adult learners ni, ya, jangan malu-malu kalau anda, ya, perlu belajar dengan staff anda, bersedia dengan keadaan macam ini. Jangan rasa anda ada senior manager and all that, ya. Anda rasa, takkan nak belajar dengan orang bawahan, so jangan. Because staff yang baru ni, bukan baru, maksudnya yang generasi, that's why bila saya belajar student saya, ya, saya cukup menghormati dia orang ada kesajanaan masing-masing. Saya cukup menghormati dia orang, misalnya, okey, anda yang paling mudah sekali lah. Mereka sekarang, contoh analogi dia, mereka lebih suka kalau communicate dekat chat. Saya beri, kenapa lah, dalam hati saya, kenapa lah orang ni suka sangat berbual-bual dalam chat. Kadang-kadang ayat-ayat bahasa pun susah nak faham, kan. Boleh tak kita kadang call apa ke lagi mudah? Rupanya memang zaman mereka, ya, kita kena mengadaptasi lah zaman mereka. Walaupun kadang-kadang kalau saya bagi chat ni, dalam WhatsApp apa ke, ayat saya ni ayat panjang, ya, seperti SPTI student sekarang buat. Saya ni seperti nama panjang yang saya sebut. Jadi itulah, kita kena bersedia, ya, untuk kepada kita bersedia dengan teknologi yang bakal mendatang. Jangan segan sidu untuk belajar. Begitu juga yang anda ni fresh graduate. We never know anda punya teknologi akan datang year other generation. Macam mana keadaan teknologi mereka yang akan dihadapi selepas itu, ya. Baik. Graduate competency, ya, expected yang anda perlu ada, diri anda, ya, yang adalah kreatif, be a creative. Untuk para pelajar sekarang ni, saya notice they have very creative. Ada dia kita jangan mengendah student sekarang ni, ya. By having the technology in hand now, dalam di depan mata kita, ya, they able to have creative ideas, ya. That's why kalau buat assignment pada student saya prefer kita akan mengolah assignment tu kepada misalnya kalau pemberian assignment secara fizikal, sekarang saya dah tak ada, saya akan mengubah balik kepada bagi secara online. Bagi secara online, tak kira lah buat daripada website ke apa tu, berbagai. Because they have that kind of creativity, ya. And then secondly, competitive, ya, to C and 1I lah, competitive. What is the difference between you and the rest of the others? Kalau misalnya masa IB, masa interview, what is different between you and the rest of the candidate? Itu kita kena tekankan diri kita. Apa perbezaan saya dengan pencara-pencara lain, contohnya, ya. And then be innovative, ya, consistently. Cari jalan untuk menginovatifkan diri sendiri. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, ya, adik-adik semua, ya. Dekat dunia ni, ya, everything is start from a dream. Ya, segala teknologi kita yang kita berhadapan kita ni, semua inventor dia buat ni hasil daripada bukan dream mimpi, kan. How to say, dia punya keinginan dia, start with a dream, ya. So keep on dreaming, adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keep on dreaming, keep on innovate something new to the society itself, kan. Ini saya kena expected, ya, terus kepada apa kemungkinan akan dihadapi pada Dr. Nizam, ya.
inovatif tadi tu, Okay. kalau memang kita memerlukan teknologi ataupun tidak, ataupun lalu pemikiran sahaja inovatif. Ini agak besar kalau tu first kita kena start dengan how to say blueprint first. Ya, blueprint first. Banyak saluran lah kita tu ya, patternkan ke apa. But start with a dream, and then channelkan dream anda tu, impian anda tu to the right place. Analogi yang negatif lah, analogi negatif. Sebenarnya, ganja ni bagus, kan pada zaman perang dahulu digunakan untuk heal the wound, tapi digunakan inovatif ganja tu untuk membuat kehanyalan. Actually benda tu yang kenapa kita terus pergi ke negatif punya dream, kita pergi ke positif punya dream. Kemungkinan beberapa perkara yang saya mungkin nampak satu hari nanti sekarang ni, tapi ini saya tengah settle dah dengan ni, jangan tunggu saya tunggu lagi. Saya nampak kemungkinan kita boleh pergi kepada kalau sekarang kita terlalu pergi ke shopping complex, kita dominan ambil shopping complex, tetapi ada isu of COVID, kita tak boleh berkumpul dalam ni, kemungkinan kita boleh innovate menjadikan virtual shopping complex. Okey, pada saudara-saudari sekalian, ini saya tengah cuba nak mempatentkan idea saya ni, virtually shopping complex. So kita innovate, keep on dreaming, bukan keep on berangan. Keep on berangan lagi, we keep on dreaming to develop new thing to the society. Itu cadangan saya. Adakah saya jawab soalan saudara moderator? Bila proses agak panjang, tetapi channel your innovative to the right platform. Jadi mungkin kita boleh boleh invite saya untuk sesi IP lah buat pattern agak panjang begini, tapi have a dream first to develop an innovative, to innovate the team, channel the team, channel your dream to the right sources, to the right platform, Baik. Ini kita kena bersedia, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, adik-adik sekalian, apa yang kita expected lepas COVID ni, kemungkinan ingat post-COVID ni is sesuatu yang benda ni unprecedented, tidak pernah berlaku, tetapi this would be expected lah. Employer expected their future staff vaccinated. Ini saya buat capital, ayat capital ni sebenarnya. Senang cakap, dia akan dimandatekan. Bersedia semua kepada anti-vaksin kat luar sana. Ini bukan dia hanya tak masa, tapi akan kena dipilih. Bila anda nak minta kerja, contohnya analogi yang paling mudah, dalam application form akan tertera perkataan, are you vaccinated with COVID-19? Dia nak minta proof vaccinated or not. Dapat tak dapat dia letak pada tangan ni, tetapi dia nak melihat dulu dalam application form, Dan bersedia juga saudara-saudari sekalian, adik-adik dan tuan-tuan dan puan, akan banyak berlaku work rotation and work from home, BDR lah, bekerja dari rumah, work from home, work rotation meaning kita akan kalau misalnya dalam satu core of organisation, Ahad Isnin Sabtu Rabu akan bekerja pada hari ini, apa dia akan buat pool of work rotation yang untuk bekerja dari rumah, bersedia tentang this kind of. Tetapi di negara barat, saudara moderator, work rotation WFH ni, work rotation boleh lagi implement banyak sangat. Sebenarnya di negara barat, kebanyakan negara itu sebelum COVID lagi, dah ada ayat WFH ni, work from home ni dah ada dah. Tetapi, like I said again lah, dalam earlier slide, expected kita akan banyak lagi have work from home. Kerana kita masih, COVID will be around us. Mungkin lama dekat dunia ni, dalam keadaan macam itu, dia akan banyak emphasize on work from home, tetapi itulah di negara Asia ni agak sukar to be honest with you untuk work from home, nak dapatkan kepercayaan majikan untuk work from home, because anything is resulting to get a result sebenarnya dalam work from home ni. You get the result, nanti saya akan cerita tentang gig economy nanti, right? Tetapi anything is you able to perform, you able to perform satu task, you get the pay. Itu konsep yang kita akan hadapi.
Automated and cloud computing environment. Cloud. Dahulu kala kita dikenali sebelum ada cloud ni, kita panggil hard drive, apa disket and all that. Kita ada CD. Sekarang ni akan pergi kebanyakan kepada cloud computing. Kenapa saya cakap cloud computing? Segala dokumen, kalau company dia ada cloud computing punya, dia punya sendiri punya cloud computing, mereka save saja dan mereka boleh kerja, mereka tak payah bawa banyak-banyak file bawa balik rumah. Contohnya lah ya. So dia buka saja dekat komputer dekat rumah dia. Senang cakap saudara moderator, sebenarnya lepas COVID ni saya nampak kerja ni bukan 9 to 5 lagi tau. Bos nak, tak ada alasan. Kalau malam nak, okey, boleh buka because everything based on cloud environment. Cloud dah tak simpan dalam disket lagi. Disket dah apa lagi, memang dah tak ada lah kan. Right? Dah tak tinggal dalam hard drive lagi. Semua dah automated dengan cloud computing environment. Ambil contoh yang paling mudah sekali lah sekarang ni. Ya? Ada sebuah syarikat penerbangan swasta, tak payah sebut nama, saya try to avoid ni, takut ada bias and prejudice. Kita kalau kita dah tak berbual dengan customer service dia by phone lagi dah. Kalau nak berbual, dia akan prepare call chatbot. Pernah dengar tak ayat chatbot? Ya, chatbot kita terpaksa berbual dengan robot. To be honest with you, I betul. Chatbot kan betul. Yeah, exactly. Yang macam KWSP buat apa tu? Elia sedia membantu. Yang awet tu dah, awet kat depan tu dah yang alright. Okay, betul tak? Padahal kita cakap ni robot tu, dia ambil lah, dia guna teknologi AI sebenarnya tu ya. Dia ambil keyword tu, lepas tu dia tengok, okey, ni jawapan-jawapannya. Padahal saya tu sebelum menjadi ibu, saya agak keberatan nak cakap dengan robot. Sampai ke tahap, boleh tak saya cakap dengan manusia? Saya tak boleh. Dia tak jawab. I cannot understand what you are asking and all that. Tapi itulah as time goes by, kita kena, itulah budaya pelajar sekarang ni lebih gemar berbual secara time. Sebenarnya bahaya, to be honest, bahaya. Kadang-kadang kenapa sampai memandu pun orang akan typing sebenarnya ni. Bahaya tau. Sampai orang nak drive pun kadang lebih suka typing. Ya cubalah tak ada berbual-bual macam normal. Tapi mungkinlah kita kena hormati lah budaya-budaya generasi sekarang. Alright. Isu tentang vaksin ni yang saya nampak kemungkinan kita apabila kita dah berjaya membuat herd immunity and all that. Ya. Kita punya kemungkinan after the third shot ya, vaksin tu akan di-bond ataupun dibayar sendiri. Kita bersedia untuk kalau whether have a third shot ya, atau third shot mungkin untuk golongan pesakit kritikal mungkin tak dibayar, tetapi kita mungkin akan menampak digalakkan ayat dikatakan digalakkan untuk mendapat third shot ya, digalakkan untuk membuat penambahan vaksin. Digalakkan, tetapi tidak akan bond by self ataupun import. Kajian takkanlah boleh support Liga selama-lamanya untuk ni kan. Dia akan support untuk yang dapatkan third shot untuk menambahkan protection selain daripada pesakit komorbid, pesakit kritikal, akan dikeluarkan melalui kos kita sendiri ataupun kos employee. Ini yang saya dapat expected. Kemungkinan akan berlaku pada post-COVID yang akan datang daripada segi environment, work rotation ni macam saya cakap lah ya, kita kena bersedia. Hari kita sampai kemungkinan satu hari nanti kita tak berapa familiar, walaupun dalam kat company tu 5 orang bekerja, 3 orang bekerja pada 3 hari pertama, 3 orang bekerja pada 2 hari, 3 hari kedua. Jadi kita akan kemungkinan tidak mengenali ya. Post-COVID ni menyebabkan kita punya tahap sosial kita akan berkurang daripada bersosial dengan manusia secara verbally lah ya. Jadi too sad about that lah ya, saya rasa terlalu too sad about that ya. Jadi itulah yang kita perlukan persediaan ya, saudara moderator, tentang how to say apa yang mungkin akan berlaku pada post-COVID yang akan datang ya, selepas COVID ini ya. Baik. Ini expected growth, organisasi yang kemungkinan ya, memang nampak lah ya, akan growth ya. Gig economy ya. Gig economy saya relate dengan entrepreneur punya value ya, right? We never know, ambil satu analogi yang paling mudah lah.
Saya suka ambil analogi sebarang apa tu saya analogi zaman saya versus zaman sekarang. Ya, zaman saya dulu, kalau saudara muda itu mungkin zaman parent saudara lah ya. Dulu kita kalau teksi yang illegal lah ya, illegal kita panggil private sapu tau. Ya, private sapu ya. Ni teksi yang illegal lah, tak ada logo teksi kat atas ni ya. Sekarang ni saudara moderator, rasa-rasa kita panggil apa? Dia panggil ayat rendah ke ni. Sampai kita kalau nak sebut, kita tak panggil, jom call taxi, kita tak panggil taxi lagi, kita akan panggil ayat apa? Kemungkinan saudari apa nama tu? Pelajar boleh bagi input kat sini ya. Right? Apa yang kita panggil sebenarnya? Yes, ya. Kita akan panggil Grab. Ya, please call Grab. Ya, kita tak boleh panggil lagi. Please call taxi, dan mungkin orang panggil please call taxi tu akan, kenapa panggil taxi lagi ya? Nowadays we are call Grab sebagai analogi akronim pengangkutan ya. Right. The economy ni what you perform, you will get the reward. Macam gitu. Macam kerja secara, kalau erti kata yang mudah, secara kebanyakan kerja di outsource kan, ya. Macam food panda sekarang yang dah lihat ya. Dulu kalau McDonald's, saya have experience working with McDonald's lepas saya SPM dulu, SPM kali kedua dulu, right? Yang driver motor tu is company punya pekerja McDonald's. Masa tu saya kerja McDonald's, saya dah yang bawa motor. Sekarang ni dah kita akan terpatikan kerjaya tersebut untuk bagaimana kita akan membagi berbagai-bagai kita memberi rezeki kepada orang lain, tetapi keselamatan daripada segi third party, the owner of the company itu, dia akan meletakkan tanggungjawab keselamatan kepada third party punya company. Ya, so whatever you, lagi banyak you buat delivery, lagi banyak lah you buat, you dapat earn your living, dapat pendapatan ya. So menjurus kepada kebanyakan saya nampak gig economy ya. And then obviously saya nampak apa nama tu medical related punya organisasi ni lah, industri apa nama value chain lah, dia punya value chain yang berkaitan tentang medical punya ni ya. Apa yang berkaitan kita punya segala-galanya. Kalau kita tak nampak emas ni, saya nampak, saya pergilah layan Malaysia ni ya. Right? Kita yang Malaysia ni kalau tak nampak pakcik-pakcik kalau nak pergi masjid dia lagi concern pakai mask, dia akan pakai topi shoulder. Perasan tak? Cuba you all tengok dekat kampung-kampung ya. Yang betul-betul papel lah ya. Dia tak concern ke topi shoulder, dia akan pakai mask untuk pergi ke masjid. Jadi itulah saya nampak dia lagi. Jadi industri yang berkaitan dengan medical akan growth ya, saya nampak. Dan yang saya nampak yang terakhir kali yang nampak growth dia lagi tu adalah IT, berdasarkan IT infrastructure yang akan nampak lagi berkembang ya, lagi hebat ya, dan lagi mahal. Itu yang saya agak concern dalam hal ini ya. Right. Jadi bersedialah ni, whether you prepare or not, bersedia atau tidak untuk menghadapi cabaran yang datang, is going to be cabaran. It is not uncertainty, whether macam saya cakap lah, kalau kita start daripada KSAR ni ya, kita tahu KSAR ni, kita akan dapat bersedia whatever technology that you akan hadapi, dan whatever new knowledge ya yang kita akan tempuhi akan datang ya. Baik, back to you saudara moderator. Ya, saudara moderator. Clear Dr. Nizam. Kita dapat jangka. Banyak tadi kita dapat gig ekonomi, medical related, IT related. IT ni confirm lah, memang kita dah lalui sekarang ni. Sekarang ni betul. Memang kita pun memang kita duduk kat hutan. Kalau kita duduk kat hutan, IT pun ada orang cakap memang tak diperlukan. Tapi kita duduk di alam realiti sekarang ni, memang IT kita perlukan. Betul. Apa perkongsian memang kita gunakan IT, bantuan IT ni kan. Kita buat program ni pun bantuan IT, semua IT sekarang ni. Tapi tadi Dr. Nizam menarik ya, gig ekonomi tu kan. Memang gig ekonomi ni satu
dia bukan orang kata, bukannya baru lagi, sebenarnya dah lama dalam ekonomi ni, dalam cuma tahu apa, COVID, sebelum COVID dah ada lah benda ni kan, cuma kita dah ada tak ke dah ada depan. Kita Malaysia lah, especially kita Malaysia tak ke jauh benda tu, tapi bila dah COVID kita nampak benda tu terus kita nak ke depan kan. Sekarang exactly pun kita dah buat online sekarang ni. Sampai di kan nak pergi satu appointment pun, pejabat pos pergi, baru pergi pejabat pos kena buat appointment dulu exactly baru dapat pergi. Adakah exactly itu gig ekonomi tu? Kecekapan ekonomi semua tu. dia gini, dia tentang macam gini modus operandi pekerja dia macam gini you okey, ambil analogi sebagai pensyarah saya nampak ada kemungkinan kemungkinan kita kalau misalnya kita ada perlu berbagai selain daripada teaching, kita ada publication, kita ada research and consultant, performance kita ni dia ambil kira untuk dapat gaji kita. Dia dah tak ada di negara barat dah normal macam ni Di negara barat you work as you get the productivity. You get the productivity that you will earn. Di negara barat dah biasa konsep gaji based on weekly basis, bukannya monthly basis tapi weekly basis tu you kerja you dapat dia punya imbuhan dia, bukan berdasarkan based on the wording of monthly salary so outsourcing. Tapi ada kebaikan kerana kebanyakan tugasan-tugasan manusia ni, pekerjaan dah diganti oleh robot, automation. Tidak mustahil saudara moderator kemungkinan lecture cuma bagi look at this URL YouTube, study from that. They can buy dia punya precious time, masa baring-baring pun boleh tengok lagi, boleh tengok apa lecture tu lagi secara maya and all that kita akan proses pengajaran mungkin obviously lah F to F is the best, face to face is the best tetapi teknologi ni dah dapat mempercepatkan kaedah-kaedah pembelajaran konsep tu. You look at this URL, study from this URL. Itu saja dia punya pensyarahan tapi kenal kelemahan, jadi kelemahan kelemahannya room pengajaran tu tak sampai biasa kalau kita belajar dia ada pelajar, cikgu mengajar tu dia tu sebab untuk kita bagi ilmu tu tidak kesampaian, tidak sampai di sudut hati para pelajar. Itu ada kelemahan dia. Tapi tu teknologi kita kena perlu jauh tidak perlu kita macam saya cakap, COVID ni menyebabkan terencat hubungan sosialisasi dengan manusia. Itu agak ada kelemahan dia. Tapi itulah demi kerana penyakit kita terpaksa hadapi perkara tersebut Baik, tunggu saudara moderator. Okey, baiklah. Sebelum saya melanjutkan program ini, kalau siapa-siapa lah penonton kita pada petang ini, sesiapa yang ingin bertanya boleh ajukan persoalan ataupun pertanyaan di ruangan chat di FB Live ataupun di Webex ini, ataupun boleh tunggu pada sidang sesi Q&A pada jam 3.50 petang. Kita akan tamatkan program kita ini pada pukul 4 petang. Diam tak diam kita dah hampir ke penghujung program kita. Kerana sekarang kalau ikut jam saya sudah 3.40 minit petang. 4 petang insya-Allah kita akan tamatkan. Dr. Nizam, tadi ada satu memang sekarang kenyataannya. Tadi pun kita mengikuti sidang media Menteri KPT berkenaan dengan syarat hendak masuk kampus wajib fully vaksin 2 dos. Exactly. Memang itu dah satu realiti sekarang ni. Tanpa vaksin you all mungkin tak boleh dapat kerja. Betul tak saya punya statement ni? Ataupun ia hanya satu kenyataan awal sahaja? Macam saya cakap tadi, tidak mustahil kepada adik-adik semua yang mendengar ni, bila anda nak minta kerja nanti, application form tu dah tertulis dah kata. Yang selain daripada latar belakang education and all that, tidak mustahil jangan terperanjat dalam application form, are you fully COVID-19 vaccinated or not? Tidak mustahil. Jadi itulah yang kita kena hadapi Bila ayat tidak palsu, tapi kena pasal kita nak menjaga kemaslahatan masyarakat dan all that so kena bersedialah dengan keadaan macam itu. Kena bersedia dengan benda ni unprecedented sampai kita hati
adakah anda penyakit sampai dia akan buat medical check up, sampai kena buat swab test sebelum tapi benda ni bersedialah dengan norma-norma baru yang kita akan hadapi ya kepada how to say ya di masa-masa yang akan datang ya. Tidak mustahil kalau misalnya di suasana pembelajaran ya. Sekarang ni biasalah kita nak masuk mana-mana pun kena tembak yang apa nama scan punya temperature semua tu kan. Dan kena biasalah kena membiasakan ya. Sampai kena nak belajar masuk kelas nanti pada adik-adik yang dengar ni semua kemungkinan setiap classroom tu sebelum masuk test dulu temperature anda. Macam gitu ya. Jadi itulah kena bersedia tentang this kind of how to say rule ya. Banyak kelemahan yang saya nampak. Saya cakap tadi, saya nak ulangi dan kita akan mengurangkan sosialisasi, mengurangkan nampak wajah manusia tersenyum. Itu ayat saya tu. Kenapa? Telah ditutupi oleh mask ya. Kita suka nak melihat seseorang tu dia senyum ke tidak ni sebenarnya, padahal kalau kita nampak mata dia agak sepet sikit, mungkin dia tengah senyum dengan kita ya. Kerana kalau senyum automatik kita punya muka kita akan bergerak kan. Mata agak sepet tu dia tengah senyum. Sukar kita nak melihat manusia tersenyum lagi ya. Allah Ta'ala telah tarik kenikmatan untuk kita melihat manusia tersenyum lagi dengan sempurna ya. So itulah yang kita kena hadapi. Nak kata berapa tahun lagi saya tak berani masa berdiri unprecedented ya. Bersedialah di masa-masa beberapa tahun lagi kita akan menghadapi situasi seperti ini. Tetapi tentang vaccinated tu tidak mustahil bagi kerajaan kita ni, dia akan buat RUU ya untuk mempertahankan golongan yang dah dapat herd immunity untuk dikompulsorikan untuk divaksin. Tidak mustahil. Ya, jadi kita kena bersedia this kind of kebaran kalian. Back to you, saudara moderator. Okeylah, satu pencerahan yang panjang lebar daripada Nizam. Satu pendekatan yang menyeluruh lah pandangan kita dapat daripada Dr. Nizam pada petang ini. Dan juga untuk sekali lagi untuk sama-sama untuk kita share pautan FB Live kita pada petang ini, kerana program kita akan berlanjutan lagi untuk bulan yang akan bulan sehingga ke penghujung tahun ini. Pada setiap bulan lah kita akan buat program ini. And then kita akan menyaksikan lah bagaimana secetusnya COVID-19 ini, pelbagai inisiatif, pelbagai kesulitan. Inisiatif pun ada, kesulitan pun kita terpaksa lalui akibat daripada pandemik. Dr. Nizam, baru-baru ini kerajaan mengumumkan ingin mengalihkan status pandemik kepada endemik. Pada pendapat Dr. Nizam, kalau endemik ni di Malaysia, bolehkah kita sebagai pekerja ni ataupun graduan kita yang baru lepas bergraduasi ini untuk sustain dalam sektor pekerjaan, ataupun mereka perlu pekerjaan gig ni, GIG ekonomi? Gig ekonomi. Baiklah, terima kasih. Macam mana? Kita dah pandemik tapi nak endemik. Adakah akan berubah status tu, peningkatan kebolehpasaran tu boleh berlaku ataupun tidak kalau dah endemik ni? Baik. First and foremost, pada pendapat saya secara peribadi, tidak mewakili tempat saya bertugas, tidak mewakili mana-mana secara peribadi ya. Jangan tergesa-gesa dahulu untuk declare endemik ya. Kerana how to say, kita tengok dulu negara barat ya, walaupun dah 90% vaksin ya, tiba-tiba ambil satu tu dekat sebuah negara di barat ya, ada perlawanan bola sepak ya, alright, top berlakunya kenaikan, walaupun stage 1 dan stage 2, tapi kenaikan juga lah kan ya, alright. Tetapi at least baik kita cakap tadi, this year will be vaccination year, tak berapa bulan lagi lah kan, sekarang dah bulan 9 kan ya. Fulfill as many of people untuk vaccinate ya, right. Starting from next year 2021, untuk kita macam muhasabah diri, kita tengok keadaan. Adakah itulah yang tujuan ini saya bila tengok dekat berita baru ni, dah ramai orang pergi berkelah dekat pantai tu. Saya cakap, ya Allah, takut dalam hati saya agak besar ya. Baru buka peluang sikit dah tu. Bukan saya tak bagi, bukan saya takut, tapi relax dulu. Kita pandemic, it is not actually one or two years sebenarnya to be endemic. So berkaitan dengan persoalan saudara moderator ya,
kalau dia akan menjurus kepada sistem pekerjaan yang norma baru lah, yang konsep norma baru seperti gig ekonomi. Macam saya cakap tadi, awal tadi, ya, COVID-19 ini mempercepatkan proses untuk everything has been automated, ya. Mempercepatkan proses untuk kita ekonomi kita ni akan bertukar kepada gig ekonomi, ya. All the IT infrastructure akan vast progress, ya. Segala yang berkaitan tentang manusia maksudnya assembly of the ni contohnya, kalau bisa bahan-bahan elektronik and all that, ya. Segala yang berkaitan tu akan ditukar kepada robotik yang dah dibuat sekarang tu sebenarnya, ini sebenarnya fact, ya. Tetapi majikan akan very minimize to use human being as workers. Ini yang saya agak gusar sebenarnya, ya. That's why kalau nak bekerja, you kena bersedia tentang gig economy. Work as you get we perform, you dapatkan, misalnya Foodpanda lah, pada mudahnya dia analogi Foodpanda lah, ya. Bagusnya kalau Foodpanda contohnya, ya, dulu kalau KFC atau McDonald's dia ada delivery service dia, kerja dia sendiri, tetapi dia akan kami bagi anda untuk pekerjaan, kamu register dengan Foodpanda dan akan perbagaikan ramai orang, bukan ramai orang dah boleh order secara online, ya. So work as you perform, ya. You dapat ni, you akan dapat this kind of salary, not on monthly basis, ya. Jadi para adik-adik sekalian, ya, kebanyakan industri akan berubah kepada yang sedang bekerja sekarang, ya. Di industri anda, jangan rasa complacent. Majikan akan mencari berbagai jalan, ya, untuk mengurangkan manusia beroperasi dalam task anda sekarang, ya. Dia akan cari jalan, ya. Obviously memang itu keadaan dia. Dia kalau analogi paling mudah saudara moderator, ya, pilihan antara robot ataupun automation dengan manusia. Manusia tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kena ada kenaikan gaji, ya. Robotik, ya, ataupun automation, tak bayar gaji apa, maintain aja lah yang dia punya ni, ya. So selagi ada automation, dia akan menggunakan automation ataupun robotik instead of using human being. Tetapi ada lagi yang menggunakan human, ya. Tetapi the progress is like that. Populasi dunia 6 bilion, ya, akan banyak, ya. Tetapi banyak operasi pekerjaan telah diambil alih, ya, oleh automation. Jangan marah mereka, jangan marah ni, kerana itu hakikatnya. Ya, dia tak, kalau dapat mengurangkan pekerja dia bukan nak konsep nak mengurangkan pekerja, maksudnya obviously organisasi dia every organisation is not a welfare company. You kena ingat, ya, tuan moderator, ya. Ya, tak ada, unless memang welfare company lain cerita lah, ya. Setiap organisasi di dunia ni, it is not a welfare company. Ya, you shall need to perform. You shall produce the how to say, produce your work, ya, produce you punya hasil kerja, then you get the result by the monetary punya result, ya. So itulah saudara kita bersedia, saya pun teknologi ni saya sentiasa cuba mengetahui teknologi baru dari segi mengajar, supaya kena dengan pelajar-pelajar sekarang punya environment, ya. Ya, back to you saudara moderator. Itulah, kalau tak berhenti ni dah nak buka terpelanjat juga dia. Tak apa, banyak masa. Berkompak kita. Betul lah, memang masa. Itulah. Lalu, Dr. Nizam, ada satu soalan pertanyaan daripada sahabat kita di ruangan chat Webex. Beliau bertanya, pada pendapat Dr. Nizam, macam mana doktor manage untuk WFH, work from home, dan balance masa bersama family? Mengikut pengalaman, saya rasa pengalaman dia lah. Dia rasa kerja rumah ini lagi banyak tugas, assignment atau perkara yang perlu diselesaikan dengan segera. Mohon pendapat doktor. Terima kasih. A very good question, ya, kepada saya yang bertanya itu. Capital D. Itu saja. Capital D. Agak-agak apa tu? Jawapan dia. Capital D dia.
Ya, disiplin. Capital D, start with the discipline on yourself. Macam gini ya. Ambil bagi yang bertanya tu, kalau Muslim, kita tahu kalau kita dah ambil contoh yang mudah ya. Setiap kita waktu solat, either kita nak solat masuknya azan, kita maksudnya lepas azan kita terus solat, ataupun kita tunggu dah nak habis zuhur tu baru kita solat zuhur. Isi dia tu. Kita kena self, maksud faham saya sambil berkata. Is either kita nak melengahkan kerja tersebut ataupun kita hendak mempercepatkan kerja tersebut ya. Keadaan sekarang yang bertanya tu ya, mahu tak mahu membuatkan sebenarnya kita bekerja 24 hours sebenarnya. Tapi as per request lah. Tak ada konsep lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dan adik-adik sekalian. Bila masa bekerja yang akan datang ya, bersedialah, there is no issue related, ni dah lepas waktu bekerja ni, kenapa dia ada bos saya lagi? No. You show the result, dia takkan kacau you. Dapat satu task, ya, dah tadi isu lagi, kena bekerja hari Jumaat Sabtu, kalau di Johor dengan kita Jumaat Sabtu cuti ya. Tak ada lagi isu lagi Jumaat Sabtu nak tak ada dekat WhatsApp status no call on Friday Saturday. Jangan customer anda bila melihat tu tak ada hati nak berbual dengan anda anak-anak ni ya. You as a how to say your stakeholder ni expected you untuk dia boleh respon dekat chatbook kalau misalnya dia ada chatbook kan, tetapi dia lebih suka berbual dengan manusia ya, memang macam itu ya. So kalau kita rasa kenapa apa kata tu mendisplay, start dengan disiplin ya. Saya tak nak mengatakan kita disiplin macam Roblox punya style disiplin ya, as long we can able to fulfill the requirement from the organization, from the majikan anda ya, able to fulfill on time ya. Dalam masa saya di organisasi dulu, kita diterapkan ke MBO Management by Objective ya, di mana setiap jam ya kita kena record apa yang kita buat. Ini menunjukkan produktiviti kita. Kalau kita ni bersaing dengan robot, adik-adik semua ya, sahabat sekian, saudara moderator, kita ni bersaing dengan automation, dengan robotik ya. Kalau kita tak efisien macam mereka, might as well they change us to janganlah marah kalau dia change us punya task yang sepatutnya dia buat automation. Dan ini ya, sekali lagi sebagai kesimpulan daripada pertanyaan tu ya, be disciplined in your life ya. How to say ya, memang saya bukan saja ni pelajar pun keep on saying gangguan bila nak belajar terdapat gangguan sekeliling semua tu. Benda ni kalau if you have a self discipline ya, you pandai nak membahagikan masa ya, be a good time management ya, saya rasa tak ada masalah untuk kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Fikir buat disiplin dan nak berapa tempat tu ya, tak sangka saya. Back to you. Okey doktor, ini ada soalan daripada sahabat kita juga, daripada FB Live. Soalan doktor, sejauh mana kesan kepada graduan era pandemik dan endemik COVID-19? Adakah peluang kerja semakin sukar untuk diperolehi memandangkan keadaan sekarang ini ramai yang hilang pekerjaan? Terima kasih doktor. Baik. Okey, sebelum COVID, honestly unemployment graduate 200,000 ya. Sebelum COVID ya. Setiap tahun ya, snowball dia 200,000. Memang tak akan dapat graduan Johor Malaysia lah ya. Kira IPTA, IPTS campur semua. Sekarang ya, the current COVID situation, unfortunately I do not have the data from ni. Saya dapat data secara langsam punya ni, right? Reaching langsam maknanya campur lah unemployment dengan yang dah bekerja ni ya. Reaching bukan nak menakutkan, memang agak reaching 1 million. Reaching 1 million. Tetapi soon after the COVID ni ya, bila
kita kena ingat ya, ekonomi kita ni dia konsep dia IGMD ya. Introduction, growth, maturity, dan dia mesti akan decline. Tetapi decline tu dia akan continue balik ke introduction, growth, maturity. Bila pergi ke introduction, growth, maturity tu, itulah teknologi baru tu, itulah. Dia punya gap dia tu, teknologi baru tu. Jadi kepada semua yang bertanya tu, kepada semua, sementara nak pergi ke introduction dengan growth ni, pelajarilah ilmu-ilmu baru ni. Retrain yourself. Ya. Same goes to pelajar-pelajar universiti ni ya, yang walaupun anda belajar dekat universiti, ya, ada ilmu-ilmu yang you kena belajar sendiri tau. You all memang yang belajar universiti memang you akan kerjakan good CGPA dan kan. Tetapi ada bukan maksud saya terlepas dari masa pembelajaran di universiti, tetapi ada juga skill-skill yang kemungkinan tak diajar di universiti tapi anda perlu tahu. Pembikinan aplikasi contohnya. Sekarang ni berbagai benda ni menggunakan aplikasi kan? Ya tak? Contohnya, go to that kind of new skill. Belajar sendiri. Do not expect the university can able to provide you the whole knowledge in this world. Yeah, some of the knowledge is very robust, very fast moving punya teknologi. Ya, back to you, saudara moderator. Okey, betul. Okey. Okey, daripada soalan itu harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita tadi. Untuk penghujungnya Dr. Nizam, sekarang saya rasa kita sudah berada di penghujung rancangan ya, betul tak? Betul. Tapi gini, saya sebentar, mungkin I allow siapa yang penonton kat sini untuk menghubung mungkin kita boleh bertukar-tukar pendapat ke apa ke. Ya, betul. Saya share saya Kita punya ni. Kita jemput lagi penonton kalau ada nak buat satu pertanyaan persoalan kita boleh. Q&A lah sebelum Okay. saya menutup. Bukan maksud saya ini rasanya dah ada perempuan kan. Pada saya ni betul-betul. Okey, jadi this is my card ya. Mungkin boleh screenshot, mungkin dia akan masuk dekat Facebook Live, so you can communicate to me anytime ya, by WhatsApp ke apa ke. You are tak ada concern about my university, the university that I'm working, never mind. As a human being, saya akan cuba membalas kiranya ada apa-apa persoalan daripada saudara tonton penonton sekalian ya. Ya, saya tunjukkan saya punya business card lah untuk anda semua boleh refer to me to have to bertanyakan question lebih lanjut. Ya. Boleh saya tutup stop sharing? Baik. Alright, terima kasih. Okey doktor, sebelum kita menutup perbincangan kita atau perkongsian kita pada hari ini, saya nak minta doktor lah dalam 1 hingga 2 minit untuk memberi satu kesimpulan akhir lah berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Ya. Silakan doktor. Terima kasih. This is unprecedented yang berlaku dekat the whole world ya. Percayalah, bila kita negara pertama yang keluar daripada COVID ni, right? Negara itulah yang akan maju dahulu, ya, akan progress dahulu, ya. Oleh itu kepada tuan-tuan puan-puan, adik-adik sekalian ya, sentiasalah patuhi SOP, ya. Be vaccinated, itu paling penting sekali, ya. Be vaccinated, ya. Dan yang paling penting, bersedialah untuk menerima ilmu baru, ya, di luar pembelajaran anda. Ya, di luar pembelajaran ilmu baru, bersedialah dengan menerima teknologi baru, sentiasa terbuka fikiran, terbuka hati untuk menerima berbagai teknologi baru. Hasil dari COVID, post-COVID ni akan menyebabkan limpahan teknologi baru yang kemungkinan akan mengurangkan tugas kita sebagai pekerja. Ya. Terima kasih, saudara moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada penceramah jemputan kita Dr. Nizam kerana sudi meluangkan masa bersama kita semua ya selama 1 jam pada pukul 3 petang hingga 4 petang. Nampaknya tiada apa-apa lagi lah bagi saya kat sini untuk bertanya persoalan lagi daripada penonton kita pun nampaknya tiada apa-apa. Cuma kalau pelajar-pelajar kita yang hendak bertanyakan ataupun staf-staf kita, rakan-rakan kita yang lain, kalau nak bertanya atau berkongsi pendapat kepada Dr. Nizam, boleh berhubung beliau di name card, di business card beliau tadi ya. Kalau ingin bertanya soalan, boleh bertanya beliau berkenaan apa sahaja berkenaan dengan bisnes ataupun boleh pasaran kerajaan ataupun kita boleh buat
satu sharing lain yang khas untuk kita punya organisasi lah. Boleh Dr. Nizam insyaAllah Boleh, no problem. Saya akan membantu. Saya telah memegang bendera Space UTM ya, sebagai alumni. Ya, saya akan membantu lah sedaya upaya ilmu yang saya ada. Taklah banyak sangat. Ya. Bolehlah kita bantu. Ya. Especially saya punya concern tentang unemployment graduate sebenarnya, saudara moderator. Itu saya punya concern sekarang. Amat concern sekarang saya punya isu ni. Right. Terima kasih lah Dr. Nizam. Okey, buat perhatian pada staff-staff kita yang menonton ini, jangan lupa untuk select kehadiran anda melalui sistem dan juga kepada para pelajar yang menonton, boleh melengkapkan kehadiran anda di pautan link yang disediakan di ruangan chat tersebut. Okey, tanpa menunggu masa yang panjang, bersama-sama ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Nizam kerana sudi meluangkan masa selama 1 jam untuk program pada petang ini. Jadi insya-Allah bulan depan, Oktober 2021 kita akan ada satu lagi untuk wacana ilmu dengan topik yang lain dan juga tetamu penceramah yang lain. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, 3 petang dan hari Selasa. Tanpa apa-apa lagi, sebelum kita tutup rancangan kita, boleh tak saya minta jasa baik kalian semua untuk buka kamera. Kita ada satu sesi fotografi kita last. Inilah sesi fotografi nombor baru untuk abad ini, untuk sekarang ini. Kalau yang tak ada keberatan boleh buka kamera, sama-sama kita ambil gambar. Okey, saya bagi masa 10 saat lagi untuk onkan kamera anda semua. Okay, nampaknya doktor tak ada yang nak buka, agaknya malu masing-masing agaknya dah petang-petang macam ni. Seorang ni sahabat kita yang bertanya yang tadi buka kamera. Terima kasih Sebab saya kat office, Puan. orang semua kat rumah. Alhamdulillah. Oh, hari ni turn Cik Nadira Puan Nadira Ya, Milton hari ni saya masuk Alhamdulillah. office. Okey. Puan Nadira ni staff daripada KL. Dia bertanya tadi doktor sebenarnya. Ya, bersedialah tentang teknologi baru Puan kita. Ya, itulah. Memang dulu pun saya tak suka untuk menerima, tapi we have no choice. Itu saja, kita have no choice. Bersedia dengan teknologi. We never know what happen going to happen in future sebenarnya. Betul-betul. Kira kita memang kena evolve and adapt lah. Exactly. The right word is evolve. That's the right word. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, senyum semua. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Gaya bebas pun boleh. 1, 2, 3. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa pada petang ini. Semoga kita semua diberikan kesihatan dan rahmat kepanjangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh pandemik dan endemik ini. Mudah-mudahan kita diberikan satu nafas baru selepas ini untuk kita terus hidup di muka bumi ini. Jadi insya-Allah saya doakan semua anda semua berada dalam SOP, berada dalam keadaan yang baik, sama-sama menjaga SOP dan juga sama-sama membersihkan diri kita daripada segala kekotoran. Insya-Allah segala apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Jadi saya tutup dengan majlis kita tasbih kafarah dan suratu wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nizam. Terima kasih, Assalamualaikum. Dr. Nizam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.